Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Khamis 16 November 2023. Baik, kita mulakan dengan perkembangan ini. Malaysia bukan condong ke arah negara China, namun secara geografinya negara itu sememangnya dekat dan menjadi rakan yang boleh dipercayai. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan, China adalah negara yang penting dan telah matang dari segi kerancangan ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mendapat manfaat. We have not had any problems. Minor issues we discussed. And China remained a very reliable friend and ally. Cumulatively, United States still stands as number one in terms of total investments. But increasingly, China has become one of the main investors in Malaysia. Mengenai peranan Malaysia atau ASEAN di Laut Cina Selatan pula, Perdana Menteri berkata ASEAN ada membincangkan pendiriannya. Secara idealnya, mengambil kedudukan serantau pelbagai hala melibatkan China, Malaysia tidak berdepan dalam masalah kerana berjaya dari segi rundingan. Pendirian ASEAN adalah memastikan ia kekal sebagai masalah serantau tanpa campur tangan pihak luar. Dalam perkembangan lain, kuasa pertengahan seperti Malaysia dapat membantu mengurangkan ketegangan antara kuasa besar seperti Amerika Syarikat dan China melalui diplomasi yang kreatif. Datuk Seri Anwar berkata ketika persaingan strategik semakin sengit antara kedua-dua negara berkenaan, pendekatan Malaysia adalah dengan pragmatik dan bijaksana. We will work with ASEAN to minimize risks, namely outright conflict or the bifurcation of the global economy into rigid blocks. Neither seems likely soon, but both have become plausible under today's mounting pressure. Saudara berkuat kuasa serta-merta yuran pengajian lebih 600 pelajar Palestin yang sedang menuntut di Universiti Awam dikecualikan bagi tempoh setahun. Kementerian Pendidikan juga akan mengadakan perbincangan dengan universiti swasta bagi memberi pengecualian yuran kepada lebih 200 pelajarnya. Dan kesemua ini akan melibatkan kos lebih kurang dalam 20 juta ringgit. Maknanya pengecualian yuran, IPTA, IPTS dan pemberian allowance bulanan, semua ini terpakai hanya untuk setahun. Terdapat lebih 800 pelajar Palestin sedang menuntut di negara ini. Sementara itu, permohonan dalam talian dibuka kepada pegawai Kementerian Kesihatan yang berminat menyertai pasukan perubatan Malaysia ke Gaza. Kita telah pun buka form secara online untuk mana-mana daripada anggota kesihatan yang bersedia untuk dihantar ke sana lah. Dan kita pun tengah menunggu dan bekerja rapatlah dengan pasukan seperti Palang Merah di sana dan sebagainya. Dan di sini juga kita bekerja dengan Mercy which is the NGO yang memang ada terus berkhidmat di sana, dan dengan of course agensi-agensi kerajaan yang lain lah. Jadi itu persediaan di peringkat kami. Dan KKM bersedia dan telah mengenal pasti pasukan perubatan bantuan yang boleh digerakkan ke semenanjung Gaza sebaik sahaja kebenaran diberikan. Baik, persediaan musim monsun Timur Laut, Fama bakal membekalkan 600,000 kit makanan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA untuk diedar kepada penduduk terjejas banjir di seluruh negara. Dan objektif untuk pengedaran kit makanan ni dia adalah 3 objektif. Yang pertama, kita sentiasa nak membantu meringankan beban rakyat yang terkesan akibat ditimpa yang bencana banjir ni. Yang kedua, kita juga membantu pemasaran pengeluaran produk tempatan, produk usahawan tempatan. Dan yang ketiga, kita pun mempromosi produk keluaran usahawan tempatan kepada kumpulan yang sasaran inilah. Fama telah membekalkan lebih 295,000 kit makanan kepada NADMA sejak 2015. Penggunaan cat jalan glow in the dark atau bercahaya dalam gelap merupakan projek rintis Jabatan Kerja Raya JKR Hulu Langat. Projek inovasi terbaru ini dijalankan di persimpangan Jalan Sungai Lalang Batu 19 dan Jalan Sungai Tekali Batu 16 Semenyih.
Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi melawat kawasan tersebut bagi melihat sendiri inovasi ini. Malam ini kami daripada KKR dan juga JKR dan bersama ahli Parlimen Ulu Langat datang untuk melawat tempat yang dikatakan pilot project lah, di mana garisan jalan ni menggunakan teknologi baru, iaitu garisan ni menggunakan cat yang lebih menjala apabila malam ni, lain daripada yang kita guna yang biasa tu. Jadi nampaknya memang ada lain daripada yang biasa tu, dia lebih nampak dalam gelap, di mana-mana jalan yang tak ada lampu, jadi yang gelap begini tak ada lampu. Ini boleh membantulah pemandu ataupun pengguna jalan kita supaya mereka ni lebih selamat dan selesa menggunakan jalan waktu malam. Menurut Alexander, pihaknya akan menilai projek rintis ini untuk dilaksanakan, namun kosnya agak tinggi. 26,268 unit rumah siap dibina bernilai 18.3 bilion ringgit tidak terjual pada suku kedua tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan ia menunjukkan penurunan 5.3% dari segi jumlah unit berbanding tempoh sama tahun lalu. Usaha mengatasi isu tidak terjual terus diperkasa menerusi pelaksanaan pemetaan Indeks Rumah Mampu Milik RMM. Melaksanakan pemetaan Indeks Rumah Mampu Milik berdasarkan pendapatan median mengikut negeri dan daerah yang diperolehi daripada tinjauan Laporan Survey Pendapatan Isi Rumah dan Kemudahan Asas 2022. Kaedah ini mengambil kira median pendapatan rakyat mengikut lokaliti berdasarkan kaedah gandaan median dengan izin median multiple. Pemetaan ini sebagai panduan kepada pemaju serta agensi penyedia perumahan bagi menetapkan harga jualan rumah di satu-satu lokaliti. Beliau menjawab pertanyaan limbaran Datuk Suhaimi Nasir berhubung usaha kerajaan mengatasi isu hartanah tidak terjual. Organisasi media perlu melatih wartawan dan jurukamera bagi membuat liputan di zon kritikal atau dilanda konflik termasuk bencana alam. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman berkata, persiapan itu penting agar mereka mampu membuat liputan dan menyampaikan laporan dengan lebih baik. Kita di RTM kita sentiasa adakan kursus, maksudnya kalau kita nak hantar orang ke red zone contohnya, kita akan ada kursus bagaimana persediaan dari segi mental, dari segi fizikal, dan bagaimana membaca signal-signal yang ada di sekeliling kita, apakah maksudnya signal-signal sedemikian. Jadi itu training yang harus kita buat secara berterusan. Beliau berkata demikian selepas sesi pleno pada persidangan antarabangsa Dwi Tahunan Media dan Komunikasi kali ke-18 di Bangi, Selangor. Saudara, teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin. Dari sungai ke segara Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.